Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin. Inilah kata Imam Sanusi Mumfid Syarah Ummul Barahin. Al-fi'lu huwa al-hadatsu wa huwa asarun dalla ala arba'ati asma'in hayyin, alimin, qadirin, muridin. Artinya bermula perbuatan itu baharu, dan iaitulah bekas yang menunjukkan ia atas 4 nama. Dan nama yang 4 itu, pertamanya zat yang hidup, keduanya zat yang tahu, ketiganya zat yang kuasa, keempatnya zat yang berkehendak. InsyaAllah kita nak sambung ni di atas kaedah nazar yang telah kita belajar hari lepas. Kaedah nazar ni adalah fikir pada makhluk, fikir pada ghairullah. Kita dilarang fikir zat Allah Ta'ala. Kita dah bicara lepas, fikir zat tu maksudnya fikir hakikat zat. Kerana kita tak mungkin boleh fikir hakikat zat. Dan kita nak bicara masalah fikir-fikir ni pasal apa? Pasal kita nak kenal Allah Ta'ala, nak boleh capai Allah Ta'ala. Bahasa kenal ni marifat Allah Ta'ala. Dan untuk makrifat Allah Ta'ala ni, kenal Allah Ta'ala ni, kaedah dia fikir. Dan nak fikir, bila tak boleh fikir ke Allah Ta'ala, tak boleh fikir zat Allah Ta'ala, nak fikir apa? Nak fikir apa? Tu yang terdekat kita, hadis yang kita baca lepas, tafakkaru fi khalqillah. Itu kitab lama. Kitab baru, tafakkaru fi ala'illah. Murad sama, tapi lafaz beza lah. Maksudnya berfikirlah pada makhluk Allah, jangan fikir pada zat Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Pasal memang tak boleh fikir zat Allah Ta'ala. Dan kita bicara dah dengan tarif sekali lalu itu, zat ni apa? Zat ni marja' asma' wa sifat. So kita bicara dalam la ilaha illallah ni, bila sebut la ilaha illallah, nak isbatkan Allah. Allah tu nama khas, ilah tu nama am. Dan murad dengan ilah nama am tu adalah sifat ilah. Sebut isim dengan makna wasfi, istilahnya itulah. Agak tak faham nanti, ada tempat dia memang bicara situ
InsyaAllah kitab kita baca yang kat sini pun pagi lagi yang duha punya tu baca Diyaul Murid pun memang bahas itu. Tu yang kadang-kadang tak cukup satu kitab, kena kitab lain pula nak support dia kan. Nak bicara asal, bila kita sebut la ilaha illallah ni, kita nak sabitkan zat yang bernama Allah. Zat bernama Allah ni sifat dia mesti bersifat ilah. Jadi sifat ilah tu macam mana? Bila sebut ilah mesti ada sifat uluhiyah. Tu bicara kita lepas. Disiplin tu tak ingat, tu kena ngaji lagi tu kan. Tulis, catat, muzakarah. Pasal dia kena mantap faham tu. Faham mantap tu nanti baru kita baca. Sebut je la ilaha illallah. Dia hadir tu, datang. Datang apa? Yang kita ngajar lah. Yang kita ngajar, kalau saya ngajar, yang kita ngaji lah. Yang kita belajar tu, nak hadir dengan dia, nak bawa dia, nak faham dengan dia. Yang kita duk mengaji ni. Pasal kita mengaji ni bukan mengaji saja-saja, zikir lain, mengaji lain. Ada pula. Yang zikir ni adalah yang kita mengaji ni, zikir tu nak bawa kita zikir tu, dan zikir tu itu latihan zikir. Betul, zikir tu nak bawa harian 24 jam kita hidup. Itu maksud daripada zikir. Bukan zikir ni pada waktu zikir, lepas tu lalai zikir. Tak, bukan macam tu. Kita belajar, kita zikir satu hal, dan zikir macam tu atas istilah ulama. Zikir ni untuk riadah, latihan. Zikir betul-betul ni bukan zikir riadah latihan ni. Zikir betul-betul ni dalam bukan khas zikir tu kita berzikir. Itu baru praktikal zikir. Bukan praktikal zikir ni masa zikir pegang tasbih zikir, lepas tu tak zikir kan. Tapi antaranya ialah memang kita nak berzikir, kita zikir. Itu satu hal. Baik, atas nak bicara ni, kita nak sambung ni, dia atas kaedah fikir ni, kita tak boleh fikir zat Allah Ta'ala. Jadi nak fikir apa? Fikir makhluk. Ya. Nak fikir makhluk pun apa kaifiat fikir? Dia sebut juga lepas kita dah bicara, formula pun diberi. Kaedah nazar ni sama ada tengok kat diri kita, tengok alam atas, tengok alam bawah. Nazar ni di atas formulasi kita sebut dah itu. Apa dia? Makhluk sendiri, semua makhluk adalah natijah daripada fi'il Allah Ta'ala. Pasal mana ada makhluk yang bukan daripada perbuatan Allah. Betul? Nama pun makhluk dah. Makhluk ni apa? Yang dicipta. Jadi bila makhluk mestilah ada opposite dia. Siapa? Khaliq kan? Bila kita ni makhluk siapa? Makhluk Allah. Allah Khaliq, kita makhluk. Yang tu atas sebut kita makhluk, Allah Khaliq. Jadi bila kita makhluk, kita ni adalah natijah atau hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala kita. Kalau nak sebut bahasa Melayu boleh sikit, tapi kok bahasa ni takut ganggu akidah. Apa dia? Kita ni kerja tangan Allah Ta'ala. Boleh faham? Jangan silap faham, tampuk ya. Atau saya kata bagi peringat dah awal-awal tu. Macam kita tengok ada orang buta bah. Ni apa? Ni hasil kerja tangan orang buta. Itu bahasa lah, peribahasa kan. Peribahasa ke apa? Peribahasa kan? Bukan, tu panggil apa? Bahasa kiasan. Bukan peribahasa. Bahasa kiasan, kerja tangan. Homemade atau homemade lain. Homemade lah. Buat di rumah kan. Bukan kilang, bukan factory made. Made by. Bunyi orang putih sikit. Kadang bahasa orang putih tu akan perlu juga. Jadi masuk kerja tangan tu made by. Bukan absolutely made by hand. Okay? You must understand that. Jadi kita sebut makhluk ni kerja tangan Allah Ta'ala. Maksud made by Allah Ta'ala. Baik. Siapa makhluk? Kita makhluk. Jadi kita ni made by Allah Ta'ala. Tu kita tu umum kita. Apa? Mata kita, tangan kita. Apa yang ada kat kita ni tu dia nak sebut tu. Kita ni bila kita
adalah makhluk, tentu natijah pada af'al. Itu yang dia sebut tu, af'al ni adalah hadas. Hadas ni apa? Asar. Ini asar. Nak cerita asar kan? Dia kata apa? Cuma yang tu Arab lah, Melayu dia jadi. Dia kata, jadi asal dah fokus sama mana? Makhluk ni adalah natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, kita ni, makhluk ni ialah asar af'al Allah Ta'ala. Kita ni ialah natijah hasil daripada apa Allah Ta'ala buat dengan kita, itulah kita. Tak ada, makhluk ni tak ada lain daripada apa Allah Ta'ala buat, melainkan apa Allah Ta'ala buat, itulah kita. Itulah kita. Itulah kita tu, zat kita ke, sifat kita ke, perbuatan kita ke, hasil daripada kerja buat, nampak rupa kita ke, semua tu adalah fi'il Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala. Ada pelajaran dia di khas, insya-Allah. Atau kita nak sambung ni, nak faham, kita ni adalah natijah, ambil perkataan tu, natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Okey, bila kita dah faham natijah Allah, natijah af'al Allah Ta'ala, dia kata menjadi bermula perbuatan itu baharu. Buat ni nisbah buat, daripada tak ada kepada ada, baru. Itu terjemah Melayu lah. Kalau asal Arab, al-fi'lu huwa al-hadas. Fi'il ni adalah hadas. Kalau dia faham, dia terjemah bahasa baharu tu, memang hadas tu antara mana hadas, baharu. Jadi fi'il adalah hadas. Satu atas kita bicara qadim dulu. Pasal kita belajar ni, antara formula kita nak belajar, nak bezakan qadim dengan hadis. Jadi kita ni baru, bila orang Ta'ala buat kita ni hadas, kita ni natijah fa'al Allah Ta'ala. Jadi kita ni, kalau atas sebut masdar hadas, sebutkan bila kita ni hadas, maka kita adalah zat yang hadis. Itu guna bahasa sikit, agak tak boleh telan tu, nak guna hadis ke hadas ke, tanya lain. Kalau agak pening, bela tu. Saya bahasa ni kadang-kadang tak boleh telan, ganggu juga. Saya tak heran, saya faham apa hadas dengan hadis tu. Macam mana pun nak sebut, fi'il tu adalah hadas. Jadi Allah yang memang qadim, zat dia. Lagi apa? Itu dah belajar ni ya? Sifat dia. Lagi asma dia. Asma dia. Bila dia buat kita hadas. Fi'il dia tu hadas juga lah. Pasal sebelum dia buat kita, dia tak buat kita. Jadi perbuatan buat itu, ijad dia kan? Dia mengadakan kita tu, dia aujadah, yujidu ijad. Jumpa juga istilah tu nantilah. Ijad ni apa? Dia mengadakan kita tu. Qadim ke baru? Baru lah. Kenapa lah baru? Kan kita baru. Bila Allah Ta'ala bagi ada kita, perbuatan mengada tu hadas lah. Belajar ni biar telan satu. Kita pun tak kalut nak baca cepat-cepat. Kalau boleh khatam kitab dalam PKP ni lagi bagus. Tak cukup sebulan, cukup kena lanjut 2 bulan. Amin aja. Amin apa? Bukan senang tu nak boleh buat daurah ni. Saya pun bukan pernah menyangka buat gini. Ni tengok boleh. Masya-Allah. Besar tu nikmat tu. Satu orang satu sudut bala. Kita ni, saya ngaji pun Tok Guru ajar, bagi rasa bala tu nikmat. Orang mukmin ni tak ada benda yang bala sebenarnya. Semuanya nikmat. Bila nikmat? Bila setiap apa kita dapat hadir hati kau Allah. Itu nikmat sebenarnya. Bala ni apa? Bila bala ni dapat nikmat pun lupa orang salah. Itulah bala. Itulah bala. Satu bala bencana wabak apa ni kena kat kita. Ada orang dapat bencana ni lagi jauh pada orang salah. Kita walaupun kena bencana, tapi makin dekat orang salah. Tu bala tu nikmat. Tak faham tanya lain juga tu pun. Tu pun agak stuck blur. Tanya lain. Benda lah di syarah ni. Kita memang itu.
Macam tu lah. Orang ada iman macam tu lah. Tu Nabi Rasul banyak nak kena bala macam mana. Banyak ujian lah. Paling banyak dia Kita tengok Nabi Nuh. Nabi Nuh siang malam pagi petang duk dakwah kaum ni, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwah kaum aku siang malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Dia duk ajak kata dia, tak ada tambah melainkan aku duk ajak mereka ni ya Allah, melainkan makin tambah lari lagi. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Setiap kali aku ajak dia sembah Allah Ta'ala ni, dia buat apa? Tutup telinga, lari, ngijik ambil dah macam tu. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Buat apa? Letak sumbat lubang telinga dia dengan jari-jari dia. Ni sumbat telinga ni. Nabi Nuh datang, sumbat telinga. Pekak ni pun tak pernah dengar. Kita ada juga tak pernah tengok lah rasanya tutup telinga ni, tapi tutup juga sebenarnya, pekak kan, belah gitu. Lepas kuliah tu belah gitu. Tu pekak ni. Lepas semayang belah. Semayang datang, ngaji tak datang. Padahal dia tak tahu ngaji tu wajib. Lagi wajib sebelum semayang tu. Dia datang semayang, ngaji tak ngaji. Ya Allah, astagfirullah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Betul buat apa? Wastaghshaw thiyabahum. Itu cerita Nabi Nuh tu dia. Buat apa? Wastaghshaw thiyab. Dia kelubung pakaian dia ni, dia pakai ni. Tutup telinga. Tak nak dengar. Ngijik lah tu. Sikit lah. Nak cerita apa ni? Macam mana boleh cerita Nabi Nuh? Bala tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jadi kita daripada golongan dapat bala tu. Bahkan dengan bala tu kita dapat nikmat. Nikmat apa? Boleh ngaji. Bala tu boleh kenal Allah Ta'ala. Bala tu boleh zikir. Bala tu boleh baca Quran. Bala tu boleh fikir dengan Allah Ta'ala. Bala tu dapat faham dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi asal nak bicara fi'il tu. Jadi bila Allah buat kita, jadi yang qadim ni zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Af'al hadas, af'al baru. Kelayakan dia untuk dia buat tu qadim. Yang tu kita belajar dalam sifat 20 tu kudrat, iradat, ilmu. Maksudnya sifat yang sabit di zat, yang melayakkan, ada kelayakan pada dia untuk dia nak buat apa saja kehendak dia. Tu qadim, tu sedia. Bila dia buat kita, bila kita baru perbuatan buat tu baru. Tu dia kata al-fi'lu huwal hadas. Ya. Fi'lu tu perbuatan khaliq buat makhluk. Proses jadikan makhluk. Jadi fi'lu murad ni perbuatan yang dikedaki di sini. Perbuatan apa? Kita cerita perbuatan Allah. Apa kita nak makrifah Allah? Ngapa duk cerita perbuatan ni? Makhluk ni natijah perbuatan Allah Ta'ala. Tadi kita perasan tak? Apa aku tengok kitab, saya duk tengok luar ni. Tadi gelap, jauh ya cahaya ni. Siapa bagi cahaya? Allah. Siapa bagi terang? Allah. Sabab matahari. Matahari sebab, bukan matahari bagi cahaya. Matahari boleh cahaya pun. Siapa bagi matahari cahaya? Allah bagi matahari cahaya. Itu tengok alam atas, tengok alam bawah. Saja ulang-ulang kan. Dia memang kena ulang tu. Ngaji rasa macam pandai lah. Punya bodoh lagi. Saya tu. Apa tak apa wali-wali. Dia slow. Ni kat kita ni. Kita makhluk Allah. Betul? Ni macam mana boleh ada? Allah bagi ada aku. Ni hidup, Allah bagi hidup tu. Buang air lah apa ni. Dia bagi kita hilang kan. Benda-benda yang menyakiti kita tak buang tu Allah menseksa kita. Nak terkencing dia tu ada orang ambil air. Macam mana? Jenuh kita, start kita. Mujur ada air boleh pakai. Saya cerita saya lah. Saya buat cerita orang lain. Boleh orang tu leganya. Mujurlah bila air tu boleh pakai.
Kalau tak boleh kan tabu lah mana-mana. Mana-mana boleh. Cerita apa ni? Nak bagi faham kata tak ada siapa boleh buat af'al ni melainkan Allah Ta'ala. Kat kita ni bila kita faham af'al tu atas kata kita boleh buat macam-macam tu, la haula wala quwata illa billah. Itu kita punya perjalanan tauhid tu. Baik, data kita nak faham ni, bermula perbuatan ni baru. Okey. Nak cerita af'al ni siapa? Allah bila dia buat kita ni baru, dia buat kita tu baru lah. Tu al-hadas, al-fi'lu hadas. Perbuatan tu baru. Baik, dalam perbuatan ni iaitulah bekas menunjukkan ia atas 4 nama. Jadi dia apa? Kita ni adalah natijah af'al. Dan af'al tu apa? Perbuatan tu. Dan iaitu apa? Perbuatan ni, hadas ni, perbuatan Allah ni, dia bekas menunjukkan ia atas 4 nama. Af'al ni dia ialah asar dalla ala arba'ati asma. Fi'il ni dia adalah membuktikan, dia ialah hasil, dia adalah manifestasi daripada 4 nama ni yang mesti sabit bagi setiap fa'il. Bila kita ni perbuatan Allah Ta'ala, setiap perbuatan mestilah ada pada pembuat tu 4 nama dia. Dia nak menunjukkan fi'il mesti ada 4 nama. Nama pun memang dia sebut 4 nama ni. Nama apa? Nama yang tak dapat tidak mesti disabitkan kepada setiap fa'il, setiap pembuat. Pasal setiap creator atau pembuat ni kita sebut ke orang Ta'ala kan. Setiap yang mencipta, kalau pembuat tu nampak lekeh sikit lah, kot lah. Bahasa kita kan tak support tu. Saya sebut bahasa canggih sikit untuk kita faham condition kita nak bercara fi'il ni. Kita nak pegang ni, Allah Ta'ala is the creator. What the creator should have to have kan? Sebelum logically, what the creator should have. Saya cakap putih siapa ni? Apa sepatutnya pencipta tu, fa'il ni sepatutnya mesti ada secara logiknya, dengan cara berfikir. Ni dia nak ajar cara berfikir, kedah tak angkul. Yang mesti ada setiap pada creator, apa mesti ada? Mesti dia hidup. Saya sebut Melayu lah sikit tu baca. Mesti dia hidup. Betul tak? Setiap yang buat mesti hidup kan? Mana ada orang buat mati, ada nasi lemak terhidang tu, mesti ada orang buat nasi lemak. Tapi yang buat nasi lemak ni mati. Nak ada. Jadi atas kata yang buat tu dia hidup, maka nama yang akan diberi pada dia nanti Hayyun. Tu dia sebut nama Hayyun. Bila yang buat ni hidup, kita cerita nasi lemak ni, dah sebut nasi lemak tu. Nasi lemak tu bila dia buat nasi lemak, dia hidup tak? Orang yang buat nasi lemak tu hidup. Nasi lemak tu tak hidup lah weh. Nasi lemak tu pembuat nasi lemak tu hidup tak? Hidup. Yang buat nasi lemak tu dia ada ilmu tak? Dia tak ada ilmu nasi lemak, jadi nasi tak lemak. Bahasa mudah itu sudah. Creator ni mesti dia hidup. Creator ni mesti ada ilmu. Should he has knowledge to create? Surely lah. Alah, bukan gaduh fikir-fikir. Ada ilmu, ada ilmu. Astagfirullah. Daruratan, simply kan, mana mudah. Surely, absolutely, he must has knowledge. Bukan saja knowledgeable, must has knowledge. Allah. Okey, ada ilmu, ada hayat. Jadi Hayyun, ada ilmu dipanggil alim. Nama ni gelaran bagi setiap fa'il. Mesti Hayyun, mesti alim. Betul. Bila dia buat nasi lemak tu, dia buat nasi lemak tu, pembuat nasi lemak tu dia memang nak buat nasi lemak ke dia buat nasi berani?
Ada iradah di nama silma. Ada iradah. Bila ada iradah, nama dia murid, menghendaki. Itu bahasa Arab sikit. Bila dia buat silma tu, ada tak kedekat dia buat? Mesti ada. 4 ni ialah perkara yang tak boleh langsung dinafi bagi setiap perbuatan. Setiap faal mesti ada 4 ni. Dan 4 ni atas kata pembuat tu mesti ada 4 ni, atau 4 nama. Dia gunakan nama. Kita pasti pakai istilah dia. Ni 4 nama yang mesti ada pada setiap fa'il. Fa'il ni setiap pembuat mesti pembuat. Creator should alive, should have, bukan, must be alive, must have knowledge, must have kehendak. Tu seluruh awak tak kerja orang putih tu. Will. Mesti ada willing ni nak buat satu. Lepas tu kuasa, ability. Ada capability, ability. Ada kebolehan dia buat, kebolehan. Kuasa dia. Sebut energi apa macam budak-budak semua. Mungkin itu kan cerita energi. Mestilah ada kudrat tu nak buat tu, kudrat. Tu capability dia, ada kelayakan dia untuk dia buat tu. Kelayakan pun capability dari segi kuasa dia untuk buat. Masa kita cerita kudrat tu, kederat tu. Jadi atas istilahnya mesti ada 4 nama ni. Setiap fa'il mesti ada 4 ni. Dia Melayu ke, itu lain cerita. Dia melihat ke, dia mendengar ke, itu cerita lain. 4 ni kalau ternafi satu daripada 4, takkan jadi. Boleh ke pembuat sesuatu dia buat tapi dia mati? Boleh ke pembuat satu bila dia buat dia jahil? Dia jahil nak buat ke mana? Boleh ke pembuat tu dia buat sedangkan dia tak ada kehendak? Tak ada kehendak itulah. Boleh ke pembuat tu nak buat satu kalau dia tak ada kederat? Bila pembuat mesti ada 4 ni. Jadi dia nak ajar apa? Kaedah metodologi berfikir. Apa dia? Kita natijah perbuatan Allah. Ada af'al Allah. Kita ni asarullah. Af'al, setiap perbuatan fa'il, pembuat mesti ada. Mesti dia hayyun, alim, murid, qadir. Ni bahasa Arab sikit lah. Kita telan dulu tu. Tak dia kata, iaitulah kata dia af'al ni bekas yang menunjukkan atas 4 nama. Dan nama tu apa? Dan nama yang 4 itu, yang pertama zat yang hidup, itu terjemah bagi hayyun. Yang keduanya zat yang tahu, tu terjemah bagi alim. Yang ketiganya zat yang kuasa, tu terjemah bagi qadir. Yang keempatnya zat yang berkehendak. Ya ada maksud. Cuma terjemah Jawi dia guna zat yang hidup, zat yang alim, zat yang kehendak, zat yang kuasa. Bahasa macam tu dengan bahasa kita lah ni takut dia ganggu. Bagi faham cara berfikir. Kita ambil senang betul ni, betul. Betul buat betul. Boleh buat? Tak boleh. Kau tak kerti buat kalau itu. Untuk mesti tak ada orang boleh buat. Dia tak pandai. Mesti tak ada orang yang pandai buat. Kalau katalah kilang pun, dia nak buat kilang tu, dia bukan boleh buat kilang bodoh-bodoh tu. Dia kena buat satu alat. Macam mana nak leburkan plastik tu, daripada bahan apa nak lebur, nak suhu tahap mana. Lepas tu nak buat apa lah? Nak buat acuan pula bentuk macam tu. Tu benda besi menatang, benda Allah yang nak buat acuan tu. Tak senang reka buat dia. Nak buat acuan tu, lepas tu nak buat dia punya urat dia yang kat sini. Lepas tu macam mana boleh jadi jernih, tak jadi hangit. Weh, bukan sebarang tu. Nak sebut apa? Mesti tak dia ada hidup lah orang yang buat botol ni. Ada ilmu, ada kehendak, ada kuasa, kederat buat. 4 tu mesti. Saya tanya ni, mesti ke Melayu? Tak mesti. Mesti ke lelaki? Tak mesti. Mesti ke melihat? Surely ada.
selalunya melihat kaum buta buat, orang buta boleh buat macam-macam. Mesin yang buat tu kan boleh apa buta je. Saya nak cerita empat tu mesti mendengar orang bekar, orang Selamba je boleh buat macam-macam. Bisu mesti bercakap je. Ni tak, empat ni mesti apa yang sebut handsome, botak. Lagi nak sebut sifat-sifat lain. Tang sifat tu kita nak cerita tak asma tu, nak cerita asma tu. Jadi empat nama ni ada, dan bila empat nama ni ada, tentulah sabit empat sifat. Dia nak ajar berfikir tu kat situ lah. Tak betul yang dia sebut. Tu dia tu. Memang metodologi dia ajar macam ni. Pasal bila dah sabit alim dia sebut ayun dulu lah. Ayun, alim, murid, qadir, tentulah sabit hayat. Saya sebut awal, saya lagi baca. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Bila ada empat nama, tentulah ada empat sifat. Nak menjawab apa? Kita ambil urutan yang ajar apa. Kaedah dia berfikir apa dia? Mak kita ni asarullah, hasil daripada natijah perbuatan Allah. Allah mestilah sabit perbuatan dia. Perbuatan dia tentulah ada nama empat dia. Empat dia dulu, yang lain tu nanti ya. Ni kita asas belajar mutahid, asas tafakur. Apa dia? Hayyun, alim, qadir, murid. Tak payah sebut memang gitulah sikit kan. Bila hayat, bila dia hayyun tentulah hayat. Bila alim tentu ilmu. Bila iradah, murid tentu ada iradah, qadir tentu ada kudrat. Itu sebut Arab sikit. Melayu lah, Melayu. Setiap yang buat ni mesti dia hidup. Mestilah dia hidup, dia ada ilmu, dia ada kehendak, dia ada kudrat. Empat. Melayu itu ialah dia dia bahasa dia tak guna macam kaedah dia sebut ni. Dia tak pergi dengan bahasa tu. Kalau saya sebut gini, kita yang tu nama kita. Allah Ta'ala ni kuasa hidup, ada ilmu, ada kehendak, ada kuasa. Kalau ikut yang tu sifat. Allah Ta'ala bila dia hidup, dia Tuhan yang hidup. Sepatutnya yang tu dulu. Kita dah lajak ke depan ni, kita dah step forward dah. Bila dia buat, dia hidup. Hidup tu dah sifat. Bila dia buat, dia tentu yang hidup. Bila yang hidup, dia hidup. Buat balik pun tak apalah, payah kan itu, kukul susah lah gitu kan. Bila dia buat, tentulah dia hidup. Bila hidup, tentulah dia Tuhan yang hidup. Ambil sifat dulu, lepas tu nama yang hidup. Untuk yang Melayu nama tu pun disiplin nak pupuk yang hidup. Yang tu dia saya nak sebut lagi, dia takut selaru istilah tu lah. Kalau nisbah disiplin Arab, ambil dulu pasal boleh faham kaifiat dia ajar tafakur ni mahal ni sebenarnya. Mahal apa? Pasal dia ajar kita kaifiat tu. Pasal dia ajar tafakkur. Macam mana nak tafakkur? Quran sebut, hadis sebut, siapa bagi hurai? Ulama. Macam mana cara dia hurai? Nak cuba dengar. Faham ni macam mana? Masya-Allah. Sebesar-besar nikmat dapat. Pasal kita tujuan nak faham, nak capai zat. Jalan nak capai zat makhluk. Macam mana? Makhluk mesti perbuatan Allah, sabit asma Allah. Sabit asma mesti sabit sifat Allah Taala. Bila ada sifat, ada asma, mesti ada marji' asma wa sifat. Apa ni? Zat. Takkan yang buat ni sifat, takkan yang buat ni nama, takkan yang buat ni perbuatan. Mestilah buat ni zat yang ada nama, yang ada sifat, yang memiliki perbuatan, yang buat kita. Jadi maksud tafakur ni ke mana? Tak nampak saya jawab. Taklah. Satu la ilaha illallah. Nak pergi mana? Mencapai zat. Nak capai zat dia.
Zat orang kata la ilaha illallah tu mana zat? La ilaha illallah tu mana zat? Situ mana ada zat? Allah nama, ilah tu nama juga, cuma nama am, murad dia wasfi, sifat ilah. Allah bersifat ilah. Itu mana zat? Zat tu Allah tu nak dirujuk ke siapa? Itulah zat. Jangan kita sebut apa? Buah nama siapa? Dolah cik Dolah ada ini. Baru nak baca nama. Pasal nama simple sekali Dolah kita. Baca Dolah ada pula. Nama popular lah kan. Tahu juga lah. Ingat pasal senang pun Abdullah, semua Dolah lagi. Semua Abdullah lagi. Saja kita main bahasa sikit. Allahumma salli wa sallim ala. Apa nak cerita ni? Bila nama Dolah tu senang tu. Dolah nama. Mana zat? Lah Dolah bukan zat. Dolah ni nama je. Mana zat? Nak rujuk ke siapa? Tu orangnya. Itu zatnya. Jadi nama tu akan siapa yang refer to lah. Kita akan refer ke siapa? Kipas nama. Panasonic. Macam tu. Itu nama khas dia. Kipas nama juga. Tapi masuk kipas tu alat untuk menghasilkan angin. Nama khas, ada nama am, dan nama am tu nak menunjukkan sifat dia. Mana kipas? Rujuk kipas. Ni apa? Ni zat kipas. Inilah zat kipas tu. Kipas nama dia kipas, brand dia. Ini bukan Panasonic lah. Okey, dia bangun satu bila kita buka je lah. Praktik senang. Tahu ni suji lah. Nak. Ni asar kipas. Ni angin ni hasil daripada dia. Angin ni af'al bumi kan. Betul ya? Ada angin kan, perbuatan tiup kan. Perbuatan tiup ni tentulah ada yang meniup. Cuma dia hiduplah dengan elektrik, hidup juga lah. Hidup kehendak dia, perasaan tak ada lah kan. Tapi nisbah dia tentulah dia ada kuasa untuk generate dia macam tu. Pasal dia benda makhluk tak bernyawa, nak bubuh kata hidup, ada kehendak, tak pernah sabar. Tapi mesti ada tempat rujuk dia. Bila yang ni sifat dia, mesti ada tempat rujuk dia. Betul, saya setuju. Saya nak tunjuk dengan practically. Masa belajar dengan praktikal ni, dia senang faham. Ya. Belajar dengan teori je, benda cerita ni. Tengok tu, tu je. Cuma bila yang ni, dia benda tak hidup. Benda tak hidup pun kita boleh perasan macam hidup. Untuk makan, kenyang. Duk rasa makanan tu mengenyangkan. Kan saya bila kita tengok letak. Saya dah tunjuk kata, memanglah dia tak hidup. Tapi kita duk rasa benda tak hidup tu macam hidup. Ribut kuat-kuat, kita duduk dalam masjid ni, lega duduk dalam ni. Macam apa? Duduk dalam ni kukuh, kemas rupanya, tak kena ributnya. Kita duk rasa macam bangunan ni ada perbuatan untuk protect kita. Bangunan batu yang kayu, batu simen weh. Boleh kan? Saya nak faham kan? Macam mana pun boleh rasa macam ada satu fi'il kat dia. Jadi ni asar af'al ada af'al, ada zat, ada nama. Mana zat ni? Tu lah, tu rojok dia, zat dia. Zat apa? Zat bangunan, zat masjid, zat. Okay? Jadi zat ni tempat rojok selepas kita dah faham ada kita ni asar daripada sesuatu, fi'il daripada sesuatu. Fi'il ni mesti ada asma ada sifat, asma dan sifat mesti ada zat yang akan refer to. Kita refer ke siapa? Cuma Allah nak refer to, macam mana nak refer Allah Ta'ala? Boleh fikir zat Allah Ta'ala? Tak boleh, subhanallah. Cukup lah, takat tu. Tak boleh nak fikir zat Allah Ta'ala macam mana? Tak boleh fikir Allah Ta'ala tu, dapat ke? Itulah al-ajzu anil idraki idrakun. Saya pihak dulu. Ni sebab baca, tengok dia kata. Kita dah bercara dah bab nama tu. Wal asma'u dalatun ala sifati
wahiyal hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu, dan segala nama itu menunjukkan ia atas segala sifat, dan iaitu hidup. Dan jikalau tiada zatnya itu hidup, tiadalah bersifat yang hidup. Dia sekali Arab dia sempoi lah. Dia bagi syarah kali. Boleh. Dia nak kata apa? Jadi asal dia kata segala nama tu menunjukkan atas segala sifat. Jadi nama menunjukkan ada sifat, dan iaitu sifat apa? Hidup. Jadi dia gunakan bahasa hidup ni apa? Sifat. Dan jikalau tiada zatnya itu hidup, kalau zat dia tak ada sifat hidup, tiadalah bersifat yang hidup. Jadi yang hidup tu apa? Nama. Tu yang diguna bahasa ni, zat yang hidup. Tu pun dah menunjukkan dah apa? Bila yang hidup, tentulah ada zat yang hidup. Dia dah tu. Cuma terlalu cepat lagi sebut ke zat tu. Kemudian jikalau tiada zatnya bersifat dengan tahu, tiadalah bernama zat yang tahu. Jadi tentulah ada tahu tu, ada ilmu tu, dan kuasa. Jadi sifat seterusnya ada sifat kuasa. Jikalau tiada zatnya itu bersifat dengan kuasa, tiadalah bernama zat yang kuasa. Jadi yang kuasa itu nama bagi zat yang mempunyai sifat kuasa. Jadi sifat diguna bahasa kuasa. Kalau sebelum kuasa ni diguna bahasa satu je, hidup, ilmu, kehendak, kuasa. Ni apa? Sifat. Bila hidup tentulah zat yang hidup tu, bila hidup tentulah dia zat yang hidup. Kalau dia ada ilmu, zat yang berilmu. Kehendak, zat yang berkehendak. Kuasa, zat yang berkuasa. Boleh. Jadi kita belajar ni, belajar apa? Belajar metodologi berfikir. Belajar menggunakan, belajar bahasa pula sikit. Kalau kita tak pernah belajar nama, sifat, penamaan, maksudnya kita nak buat nama apa? Dengan sifat tu nak buat nama apa? Kalau tak pernah belajar pasal itu jalan untuk kita nak mengenal. Cuma bahasa Melayu ni itulah, dia punya format tu kadang-kadang itulah, kita punya penggunaan kita satu, gaya bahasa kita, bukan kita pun tak apa peduli dengan bahasa-bahasa nama dan sifat tu. Nama dan sifat tu. Kita ambil bahasa sikit. Saya nak sebut ni pasal baca dah. Tak baca pun habis dulu. Kuasa dan keempatnya berkehendak dan menghendaki. Jikalau tiada zatnya bersifat dengan menghendaki, nescaya tiadalah bernama zat yang menghendak. Okey, sah. Boleh tak? Okey. Dah baca tu habis, kita ambil bahasa sikit. Saya kalau bahasa macam ni, saya lebih suka cerita dalam bentuk bahasa Inggeris. Jadi siapa tak kerti bahasa Inggeris, dengar je lah. Pasal bahasa Melayu, saya pun orang Melayu juga. Tapi saya nak sebut dengan bahasa Melayu untuk menunjukkan format bahasa Melayu ni. Even I'm a Malays kan? Saya tengok bahasa Melayu ni dia kurang format tu, formatting tu. Baik saya ajar bahasa Inggeris. Pasal bahasa Inggeris ada format. Saya ambil pun yang senang-senang je. Saya selalu sebut bab ni. Cuma saya pandai bahasa ni. Saya nak sebut hidup, jadi susah sikit bahasa tu. Sebut yang mudah. Apa dia? Driver. Mestilah drive kan? Drive boleh driver. Drive cuma dalam bahasa Inggeris, drive ni verb. Betul? Orang yang boleh drive tu kita panggil driver. Tentulah dia boleh ada sifat driving ada. Itu ya tu. Driving tu panggil apa? Continue, Driving panggil apa? Sedang memandu. Tapi kalau
Kalau atas mana waspi, taja-taja orang kerti bahasa Inggeris. Tak kerti, kita diam, ikut ada orang dengar lagi, dia boleh tolong bahasa kan. Kalau drive, past tense dia drove. The person yang drive tu, we call him driver. Tu driver ni apa? Driver ni adalah nama, the name that we call, that who drive, we call it driver. Okay. Bila dia drive, nisbah dia sedang buat, dia driving lah, sedang driving kan, sedang driving, dia menunjukkan continuous tense. Kalau dengan tu ada sifat drive, apa bahasa orang putih sebut apa? Tak ada, orang putih tak ada, orang putih pun mangkuk kat situ. Memandu tu. Okey. Ya, tu buat bahasa Malaysia. Okey, dia pandu kereta. Dia apa? Pemandu. Tapi lebih kuat driver lagi senang faham. Dia driver. Sebab dia pandu. Driver. Lagi faham putih lagi rupanya. Dia pada faham bahasa Melayu. Betul saya cakap. Okey, macam mana ambil lah pergi bahasa Melayu, janganlah kutuk sangat bahasa Melayu kita. Pasal kita orang Melayu kan, upgrade kan lah Dewan Bahasa Pustaka kita. Melawak tu macam ni. Inilah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mana untuk support bahasa-bahasa macam ni, tambah bawa pada tauhid. Kau buatlah apa dia panggil apa, daftar istilah ni kan. Daftar kan istilah macam ni. Okey. Dah standardize kan dia bahasa tu. Jadi bila dia pandu kereta, jadi dia pemandu, tentulah dia memandu. Tentulah dia ada sifat. Atas sifat, dia ada sifat pandu. Dia pandu kereta. Pandu di situ ada perbuatan, tak ada sifat. Dengan tu dia pemandu. Sekarang ni dia memandu kereta. Boleh. Kuasa. Kita nak cerita apa? Hidup. Melayu susah dah bahasa dah. Orang putih pun kadang tak kerti tak tu, yang kalau ada orang kerti bahasa Inggeris, dia pun kadang blur tak nak sebuah bahasa apa. Kalau drive, saya cerita drive kan. Sebelum nak ayat ambil bagi faham format dulu. Format bahasa. Existent. Existent. Apa? Existent Apa dia? Hayat. Hayat. Hidup. Biar tu kata susah lagi bahasa tu. Kita ambil senang. Pemandu kereta satu, driving car. Satu lagi pemandu pelancong. Itu maksudnya dia yang tu pemandu tu bukan pemandu ni. Itu guider. Dia guide. Tour guide. Jadi tour guide dia guider. Dia lah jadi guider kita. Jadi guiding, guiding boboh je gitu. Guiding lagi itu bahasa Inggeris lah. Biar situ saya nak sebut mudah-mudahnya. Bila nak mesin cili kita pakai apa? Blender. Situ ya. Saya nak ambil bahasa mudah-mudahnya. Blender. Pasal apa panggil blender kata? Memblend. Pasal dia memblend. Campur bahasa Inggeris dengan Melayu. Pasal dia memblend. Pasal dia memblend. Pasal tu kita panggil dia blender. Blender tu alat yang ada sifat blend. Campur je Melayu orang putih tu. Jadi kau faham. Untuk kau punya bahasa, kau kayakanlah bahasa kau. Saya bukan ajar bahasa, tapi menyambil itu bahasa kena adam juga. Saya ajar Arab boleh, tapi takut kita banyak tak ngaji asal Arab. Kalau budak pondok, yang ni saya balun lah. Pasal apa? Hidup bukan bernyawa. Kan dah susah bahasa tu, buat susah ada hidup punya nyawa pula, apa dah roh pula lagi. Pening gitu, tak faham maksud. Pasal kita nak cerita ni, nak cerita penamaan apa? Zat bila ada perbuatan, nak buat nama apa, nak buat sifat apa. Itu je. Sifat pun bukan gaduh nak sifat-sifat cerita lain. Dengan apa yang ada kat dia tu, nak bubuh nama apa, sifat apa. Tak? Kalau kita sebut dia sedang menyapu sampah. Okey, tengok dia orang, dia sedang buat perbuatan menyapu. Dia sedang menyapu. Jadi dia adalah
Penyapu. Tukang. Kan nampaklah silap bahasa tu. Kan dah orang putih. Tak mau putih lah, Melayu lah. Use our language, you know. Tukang sapu lah. Tukang sapu, tambah tukang, kena tambah tukang lah. Tujuan nak cerita bahasa ni apa? Bila dia menyapu sampah, dia adalah pembuat sapu tu, penyapu. Bukan penyapu dengan mana alat. Penyapu dengan mana diri orang yang ada sifat sapu. Yang sifat sapu tu kita guna imbuhan pe lah. Cuma kita dah biasa penyapu tu dengan mana alat. Tapi sekarang kita bukan penyapu dengan mana alat. Penyapu dengan mana diri orang yang buat sapu tu. Dia penyapu sampah. Dia penyapu bukan dengan mana kerja, bukan dengan mana profession. Penyapu dengan mana dia buat sifat sapu. Dia sedang sapu. Pasal apa panggil penyapu? Pasal dia sapu. Pasal tu panggil dia penyapu. Itu je kita nak tu je. Sambil gelak-gelak, dia penyapu. Penyapu silap lah. Bukan macam tu. Nak bagi faham bahasa tu ya. Memang kita punya format bahasa pun dengan format itu. Format tu lah. Kita pun bahasa Inggeris pun tak kat tu lah kan. Kita nak masak nasi sekarang moden pakai apa? Pasal apa panggil cooker kat dia? Pasal apa? Pasal boleh cook. Lepas tu panggil cooker. Simple English lah. Rice cooker mana rice cooker? Rujuk lah pada refer to. Siapa? Rice cooker tu lah. Zat rice cooker tu. Rice cooker, nama yang diberi kepada alat tu. Pasal dia beri cooker. Nama bagi alat cooker. Panggil cooker pasal dia boleh verb dia cook kan. Dan bila dia sedang buat kerja, it's cooking. Boleh ikut yang tu kot lah. Cuma yang nak mana sifat ada kata. Jadi atas kita sebut cakap. Dia sedang bercakap. Orang tu duduk bercakap. Dia panggil apa? Dia tu panggil apa? Gunakan bahasa cakap. Tu saya guna pidato. Diam. Guna bahasa cakap tu untuk create istilah. Dia bercakap. Dia bercakap. Juru cakap. Susah pakai itu macam lah. Susah faham lah. Surah cakap. Apa kita guna bahasa lah. Juru cakap dah mana lain. Dia duduk bercakap. Macam ni duduk bercakap. Dia bercakap. Bercakap dengan mana orang yang bercakap. Susah kan. Tapi kalau format asal percakap. Pasal apa panggil percakap? Pasal dia ada sifat cakap. Satu dia bercakap. Itu je. Kita nak tu lah. Kita duk cerita tu lah ni. Satu dalam sifat kita tengok kita jauhi. Bila kita faham format tu, pasal kita nak faham, memang kita akan jumpa nanti ni. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau terjemah yang kita biasa dengar, pasal kita nak belajar tu yang tu sebenarnya. Kita sebut bahasa tu supaya nak hadam nanti kita belajar sifat ma'ani tu apa. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat. Kita terjemah apa? Lama kita biasa dengar apa? Kudrat apa? Berkuasa. Iradat berkehendak. Ilmu yang duk biasa dengar. Tu salah cari bahasa lain. Mengetahui. Lepas tu hidup, menghidup, penghidup apa? Tak ada, hidup je yang duk kelentong. Itu kita dengar. Hidup lagi. Mendengar, melihat, berkata-kata pula. Kan format ni tak sama kan. Semua tu nak menunjukkan sifat tau. Kalau saya akan guna bahasanya ni. Kudrat, kuasa. Iradat, hendak. Saya nak cerita sifat. Sifat macam tu bahasa dia. Dengar ni, saya tak habis cerita ya. Sifat, hendak. Sifat, hendak. Iradat, hendak. Kudrat, kuasa. Iradat, hendak. Ilmu, tahu.
hayat, hidup, sama, dengar, basar, lihat, kalam, cakap. Cukup. Itu sifat. Bila kuasa dia yang guna ke yang ni common gitu kan. Yang kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang tahu, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang bercakap, yang berkata. Itu nama, itu nama yang. Kalau atas kita guna yang tu ni Tapi kenapa ulama kita dulu diguna ni kuasa, kudrat, berkuasa. Bukan yang mana buat, bukan. Yang mana ada sifat kuasa. Dengan mana mempunyai sifat kuasa. Berkuasa, berkehendak. Mengetahui. Apa makna mengetahui? Ada sifat tahu. Hidup tak ada imbuhan apa-apa. Hidup. Boleh? Hidup. Mendengar. Apa makna mendengar? Bukan perbuatan mendengar. Pasal kita nak sabitkan sifat. Apa makna mendengar? Ada sifat dengar. Mendengar. Melihat. Apa maksud melihat? Bukan maksud perbuatan melihat. Memanglah dia melihat ayat tu. Kita bukan cerita melihat tu. Kita tu cerita melihat dengan mana ada sifat lihat. Berkata-kata dah pula. Dengan mana? Dengan mana imbuhan, dengan mana mempunyai sifat kata. Ya. Sifat cakap. Itu yang kita punya, yang jauh yang kita biasa dengar. Itulah faham yang sepatutnya dipaham. Sifat. Allahumma salli wa sallim ala. Kita ke sudut bahasa sikit sebenarnya tu. Kaedah terjemah, ambil faham sifat dengan nama. Kita ambil Tarik Petani pula. Kalau orang biasa belajar kitab-kitab lama, atau bukan kitab lama, kitab Tarik Padae apa, dia akan guna bahasa macam ni. Tengok, kudrat, perkuasa, diguna macam tu. Pakai je lah. Dia dah pakai gitu. Janganlah kelai-kelai dengan dia. Dia bahasa gitu. Kita dah faham, gunakanlah kefahaman tu untuk fahamkan apa bahasa dia. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, penghidup, pendengar, perlihat, perkata. Apa benda tak biasa dengar, pelik. Nanti dia nak cerita kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apa makna perkuasa? Maksudnya sifat kuasa ada di dia. Ya. Per tu dengan mana sifat kuasa ada di dia. Itulah wasfi. Bila dia perkuasa, maka Allah Tuhan yang berkuasa. Yang itu kena yang perkuasa. Yang perkuasa, yang apa? Kalau dia nak kata yang perkuasa, yang berkehendak, yang tu untuk menunjukkan nama. Dia guna per tu untuk menunjukkan sifat. Itu format tu. Format Tarik Padae, orang panggil Tarik Padae tu. Itulah per tu. Per tu nak menunjukkan mempunyai sifat. Kita bahasa Melayu ada guna berkuasa, berkehendak, dengan mana mempunyai. Saya beranak. Bukan saya buat perbuatan beranak. Kita bukan cerita perbuatan. Saya sedang cerita dengan mana mempunyai. Boleh? Saya berbasikal. Apa makna berbasikal? Allah berkuasa. Apa makna berkuasa? Ngaji taubat, ngaji bahasa Malaysia balik ni. Allah berkuasa. Apa makna berkuasa? Ada kuasa pada dia. Satu kadang-kadang kena hurai sikit bahasa Malaysia untuk memaham tauhid. Pasal bila gagal bahasa, kan gagal nak faham akidah. Gagal faham akidah. Apa masalah? Bahasa. Jadi terpaksa cerita kat bahasa. Guna bahasa Melayu, guna bahasa Inggeris, Arab memang Arab. Cuma tak semua ngaji Arab. Satu dalam Quran sebut wa huwa samiul basir. Sami, basir. Ni nama-nama dia. Bila sami tentu ada sama. Basir tentu ada basar. Belajar, inilah belajar nama. Inilah belajar. Kalau listing, kau belajar, kau tak proses. Pasal nak proses apa? Kita sedang belajar cara nak tafakur sekarang. Apa dia? Kita ni asar Allah. Mesti af'al Allah.
Allah Hayyun, ya Hayyu ya Qayyum. Maksudnya sabit ayat ada ni. Ya Alim, ya Alim. Maksudnya sabit ilmu ada ni. Ya Qadir, ya Qadir. Tentu dia kudrah kata. Ya Murid, ya Murid. Mesti ada iradah ada ni. Okey, hujungnya sikit. Jadi kita duk bicara tu makhluk, natijah perbuatan Allah tentu sabit 4 nama yang tak dapat tidak. Logically mesti ada 4 ini. Bila ada 4 nama tentu sabit sifat 4. Renung ni pasal yang ni disiplin, yang ni lah tempat susah sikit. Saya yang pengalaman ngajar, yang ni susah. Alhamdulillah saya mengaji tu tak susah ni. Cuma bila saya mengaji saya faham. Allahumma salli ala saya duk fikir macam mana aku nak ajar orang. Itu satu saya fikir macam mana aku nak ajar bagi dia orang faham. Saya gunakanlah bahasa Inggeris saya sikit yang saya reti. Bahasa Melayu kita pun guna. Dengan kita tahu sikit format makna apa, makna apa, imbuhan tu, baru kita Arab maksud dia macam ni, dah faham Arab. Macam mana nak apply dengan bahasa Melayu? Satu, saat sempurna faham Jawi, kena faham Arab juga dulu. Dah faham Arab, tak faham Melayu, susah juga pasal dia tak reti nak hurai ke dalam bahasa Melayu. Begitu juga dah faham Arab Melayu, nak cerita dalam bahasa Inggeris ke bahasa Jepun ke bahasa Siam, dasar dia Arab. Wasifatu dalatun ala sifati la taqumu sifatu binafsiha. Dan dia kata segala sifat menunjukkan ia atas zatnya. Sifat mesti menunjukkan zat. Pasal mana ada sifat semata-mata sifat, melainkan sifat mesti ada di zat. Nama, mana ada nama semata-mata nama, melainkan nama mesti ada Tuhan punya nama. Betul? Satu saya pernah sebut awal-awal lagi tu cerita isim kan, isim musamma. Saya sebut apa? Setiap isim mesti ada musamma. Isim mesti ada musammanya, sifat mesti ada mausufnya. Musamma bagi isim itulah zat. Mausuf bagi sifat itulah zat. Jadi zat ni apa? Zat ni dia lah marji' asma wa sifat. Itu istilah. Itu takrif. Zat adalah tempat nama dan sifat akan refer ke siapa? Kalau saya kata cermin mata, buah nama apa? Yang ada brand-brand sikit. Undang tu brand yang murah punya RM50. Ray-Ban. Ray-Ban. Okey. Ray-Ban tu nama khas. Apa? Cermin mata. Yang mata tu sifat dia. Fungsi dia untuk cermin mata. Nak sama ada memang nak cermin supaya perlindungan, protect. Satu hal. Mana cermin mata? Mesti ada nak rujuk ni. Tu. Tapi bukan rebel lah tu. Tu. Cermin mata. Apa? Juga zat. Zat. Cermin mata? Nama am. Ray-Ban? Nama am tu nak buat apa? Ray-Ban nama khas. Cermin mata nama am. Nama am tu untuk apa? Untuk menunjukkan wasfi dia, sifat dia. Sifat dia apa dia? Untuk membetulkan penglihatan ataupun jaga mata. Tu cermin mata. Okey? Zat mana zat? Zat tu Ray-Ban ke? Zat tu cermin mata ke? Apa zat? Ain refer to. Itulah zat. Refer at, rujuk ke siapa? Marji'. Marji' asma' wa zat wa sifat. Mana marji' ni? Sifat mausuf tu apa? Isim tu musamma tu apa? Itulah zat. Satu zat dia tak ada pada lafaz. Zat tak ada pada lafaz. Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah ni mana zat? Ada zat itu. Allah bukan zat ke? Allah nama bagi zat. Ilah nama am. Allah nama khas. Nama am tu nak juga apa? Nama juga Allah, nama khas ni. Nama am ni ilah, dia bersifat ilah, bersifat uluhiyah. Siapa yang ilah ni? Nama Allah ni. Refer ke siapa? Zat dia. Mesti ada zat. Zat mesti ada.
Boleh? Faham? Tu dia kata sifat itu menunjukkan atas zat. Pasal apa? Kerana tiada berdiri segala sifat itu dengan sendirinya. Pasal sifat dia tak mungkin sifat semata-mata sifat. Nama pun cuba perhati, tak ada benda yang nama semata-mata nama. Mesti nama tu dia akan ada zat yang akan dirujuk. Boleh? Kalau masak lah, misal mak kita nak masak, Nizam ambil daun kesum kan? Daun kesum, nama daun kesum. Kenal daun kesum? Kenal. Jangan mau balik daun kunyit. Itu saya sebut anak saya. Kita suruh pesan pergi ambil rumah kawan tu daun kesum, dia pergi bawa balik daun kunyit. Dia bukan masalah je, dia hafal lain. Sebut daun kesum, 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 daun kesum. Pergi sana, makna apa? Makna daun kunyit. Daun kunyit. Dia boleh daun kunyit. Dia memang tak kenal. Apa saya nak sebut ni? Nama dan zat. Jadi bila dia tak kenal, dia bawa balik tu, dia rasa dia betul dah. Rupanya dia sebut daun kunyit. Orang bagilah zat daun kunyit. Bawa balik, rupanya yang ni zat daun kunyit, sedangkan dikenaki zat daun kesum. Saya nak faham apa? Nama mesti ada zat yang dirujuk. Berilah zat rujuk betul. Bawa balik zat daun kunyit, orang tak panggil lah daun kesum. Salah lah. Boleh faham? Tu la ilaha illallah, zat dua atas aras. Yang tu kita lagi tu macam apa? Zat ni ada tangan, maksudnya kau tasawur zat Allah Ta'ala. Sedangkan zat Allah Ta'ala ni ma tasawwara bi balik Allah bi khilafi zalik. Apa terlintas dalam fikiran kau, zat Allah mana boleh mikir. Tapi ada, mesti tak refer ke zat, mesti sabit zat. La ilaha illallah, maksudnya Allah ni sabit sifat ilah dia. Siapa zat Allah ni? Mana boleh jumpa, mana boleh cari. Tak jumpa, cari tak jumpa. Betul nak buat apa? Kita ni adalah dalil lagi dia. Apa dalil, apa yang menunjukkan zat Allah Ta'ala? Kita ni menunjuk ke dia. Macam mana kita boleh menunjuk ke dia? Kita ni asar dia, kita ni natijah perbuatan dia. Perbuatan dia mesti sabit nama dia, mesti sabit sifat dia. Tentu ada rujuk zat dia. Aku ni menunjukkan sabitnya Allah Ta'ala. Yang tu istilah Tok Guru dia sebut bayang menunjukkan Tuan bayang. Satu dia, mereka istilahkan makhluk ni untuk bagi faham. Apa dia? Bayang. Tujuan nak cerita bayang mesti ada Tuan punya bayang. Mana ada bayang tanpa Tuan punya bayang? Mai hak bengong tak faham ni, makhluk ni semua bayang-bayang. Dia terbayang-bayang. Kita sebenarnya tak wujud, sebenarnya kita bayang-bayang. Itu yang jadi mak lepat tu. Bukan makrifat, mak lepat alah. Nak makrifat ni bagi faham. Kan ada bayang-bayang. Kan bayang-bayang nak bayang-bayang angka cermin macam ni. Bila bayang-bayang mesti ada Tuan bayangnya. Mana ada bayang-bayang tanpa Tuan punya bayang. Itu je tujuan nak faham wajah syabah dia tu. Tak kata bayang-bayang mesti ada Tuan bayang. Itu je. Setiap arca mesti ada objeknya, bawa ada arca. Tak duduk depan cermin macam mana? Ada imej, ada pantulan. Jadi kita ni makhluk ni adalah pantulan daripada pantulan apa? Pantulan Allah. Satu Quran tak guna, cuba tak guna bahasa pantulan. Quran kata apa? Sibghatullah. Faham? Wa man ahsanu minallahi sibghah. Orang mukmin, orang Islam, nabi-nabi, rasul apa? Dia pantulan Allah. Iblis, syaitan pun pantulan Allah juga. Tapi dia bukan sibghat Allah. Dia bukan celupan Allah. Celup lah, ada celup lah. Sadur. Kena ngaji ya, ngaji luar bahasa. Yang ni masalah bahasa lah. Jadi asal kita nak cerita, nak faham sifat tak boleh berdiri sendiri, mesti ada zat. Satu atas istilah ni tau, semua makhluk adalah sifat. Semua makhluk adalah sifat Allah. Pasal mana boleh makhluk berdiri sendiri, melainkan semua makhluk mesti qama billah. Yang tu istilah tak boleh hadam, tanya lain lah tu. Yang tu kot saya terlajak sebut ke depan sikit. Apa yang sebut?
Macam mana pun atas disiplin kita belajar tafakur ni apa? Kita hasil daripada perbuatan Allah. Allah buat kita. Allah buat kita, tentu ada pada dia sifat dia, tentu ada nama dia. Nama pun 4 lagi tadi. Apa dia? Hayyun, Alim, Murid, Qadir. Lepas tu tentu sabit hayat, ilmu, iradat, kudrat. Itu dah ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, apa? Mesti ada zat yang bersifat zat muttasif bil kudrat, iradat, ilmu, hayat. Allahumma salli wa sallim ala. Ya. Jadi bila itu menunjukkan sabit Allah Taala, itu yang kalau guna presisi sipil, kalau sikit bahasa Arab, iza sabata lahul qudrah fahuwa qadir. Iza sabata lahul iradah fahuwa murid. Iza sabata lahul ilmu fahuwa alim. Iza sabata lahul haya fahuwa hayyun. Siapa hayyun tu? Allah. Itu nama masih. Siapa hayyun? Zat dia. Macam mana Allah? Macam mana Allah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Laisa kamitsli syai. Subhanallah. Ma tasawwara bi balik Allah Taala bi khilafi zalik. Satu, bila terfikir zat mustahil. Tak boleh fikir, Jadi nak fikir apa? Apa kat kita sabitkan apa yang sabit. Siap. Situ dulu. Maka nyatalah. Okey, sambung situ. Ada soalan? Boleh. Asma' ni maksud satu nama khas lah, yang merujuk kepada sifat perbuatan tu juga. Mana kata alif kenapa hayy, maknanya hayy. Ya. Maknanya hayat tu sifat. Ya. Hayyun tu nama. Ya. Maknanya nama tu boleh rujuk pada nama af'al tu dia. Macam mana? Af'aliyah tu dia juga. Nanti lu jangan campur-campur situ. Sakit berterabur kepala tu. Tambah tak biasa ngaji Arab nanti Zat. Kalau ngaji Arab saya boleh sebut. Biar dulu. Dah boleh faham hayat tu sifat, hayyun tu nama. Cantik dah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya dia qadim tu zat, asma' sifat lah. Ada af'al tu dia ke baru lah. Ya. Itu dia nak cerita tu. Maksudnya tujuan dia nak cerita apa? Macam mana yang baru ni boleh faham hak qadim. Itu ya. Link dia tu. Jadi apa bezanya antara makhluk dengan qadim? Yang qadim Allah zat. Sifat dia pun qadim lah. Apa yang kat dia kan? Sifat dia qadim, nama dia qadim. Jadi bila dia buat kita ni baru. Jadi macam mana yang menghubungkan kita ni dengan Allah Taala tu mana? Dalam perbuatan tu. Jadi faham, ada kita, ada perbuatan Allah menunjukkan sabit zat Allah, nama Allah, sifat Allah, zat Allah. Okey. Daripada Hadis perbuatan tu lah. ya. Perbuatan tu dia nak menunjukkan mengada tu, maknanya dia baru tu maksudnya mestilah ada nama, mesti ada sifat, mesti ada Zat, ya, betul. Jadi boleh ada fi'il tu pasal apa? Pasal kita nak cara hubungan kita dengan Allah Taala. Kita makhluk dia, mesti ada fi'il dia. Dan fi'il dia buat kita tu baru. Bila fi'il dia buat kita tu baru, tentulah sahibul fi'il dia ada apa? Ada nama dia, ada sifat dia, tentu sabit zat yang buat fi'il. Mana tiga ni maksudnya kalau fahamnya tempat rujuk lah, marji' tu, tempat rujuk lah kan. Tiga yang mana? Dan maksudnya kalau bila ada baharu tu, bila ada benda baharu perbuatan, Ya. mesti nak rujuk tu mesti pada sifat nama zat tu lah. Kalau kita nak rujuk, Ya. kata rujuk tu. Ya. Kalau nak kata rujuk tu, ya, betul. Maksudnya bila sebut je makhluk ni, mesti ada af'alullah, mesti ada asma Allah, mesti ada sifat Allah, mesti ada zat Allah. Atas sequence berfikir. Macam ni lah aturan dia. Af'al, asma dulu, sifat, zat. Yang ni berfikir. Ke Allah Ta'ala tak ada macam tu.
Yang ni metodologi berfikir. Metodologi berfikir. Betul ya? Dia CP. Okey. Bila kita tengok ada bila berlaku sesuatu perbuatan, mestilah kita rujuk pada tiga lah, mana perbuatan, mana asma, sifat, zat. Macam itu. Bila berlaku sesuatu perbuatan. Bila laku satu perbuatan, dia bukan nanti laku satu perbuatan. Ada je makhluk, mesti ada perbuatan. Takkan tunggu perbuatan, angin bertiup, orang nampak perbuatan. Kita kesan perbuatan tu. Kita kesan perbuatan tu. Ya, betul lah. Betul. Mesti ada buat betul. Betul tak? Nak kereta, mesti ada orang parking situ. Nampak kita. Nampak kita, terus kita akan rujuk apa? Ustaz tak. Tengok rumah Cikgu Rahmat je tu. Rumah Cikgu Rahmat nampak dulu. Kita tak ada. Semua keluar rumah. Kena pinjam. Itulah itu kita tahu. Semua kita tak ada. Kita tak ada kereta menunjukkan tuan kita tak ada. Boleh kan? Macam apa? Bagi salam. Tengok kod dia tak ada. Rumah ada, anak ada. Assalamualaikum. Dia macam ni. Tak ada lah tu. Kereta sebiji tak ada, motor pun tak ada. Kosong macam ni. Macam mana boleh faham tu? Tak ada benda, tak boleh nak tak andaikan tuan benda. Tapi proses sebelum tuan tu apa dia? Ada asma, ada sifat, ada af'al, ada asma, ada sifat, ada zat. Dia punya proses. Tapi selalunya kita dah cepat, kita dah cekap sebenarnya. Kita dah cekap. Bukan makhluk ni memang cekap. Tengok je yang ni. Yang ni memang dah lama saya pakai ni. Orang yang tengok saya dengan dia, tengok pula. Kalau dia jumpa tepi jalan pun macam pernah kenal. Dia tengok yang ni, dia kenal lah. Macam mana? Yang ni mesti ada af'al yang tinggal sini. Af'al tinggal. Af'al tinggal. Apa tu? Mesti ada asma' yang tinggal. Mesti ada wasfi tinggal. Wasfi tu mesti rujuk pada zat yang tinggal. Mesti ada. Nak sebut kefiat berfikir. Okay. Satu kalau polis, dia masuk tempat kejadian apa-apa, kemalangan ke pembunuhan ke, dia tengok apa tu? Dia tengok asar. Dia tengok kesan-kesan apa. Dia akan tengok, lepas tu dia apa? Ni perbuatan ni memecah, ni mengetuk, ni memanjat, ini memulas. Dia akan nampak perbuatan lain. Dia boleh kesan afal apa ni? Ini membuka, ini memanjat, ini ini. Bila dia faham afal, mesti dia ada nama-nama perbuatan ni daripada ciri sifat macam ni. Yang ni bentuk, yang ni pakar yang ni. Yang ni. Baru kita boleh suspek siapa zat dia. Jadi tengok kesan, tengok nama, sifat, tengok PL, tengok sifat dia, mesti orang ni. Suspek tak mesti pun orang ni. Orang lain tak boleh buat macam ni. Pasal apa? Sifat ni orang ni ada. Sifat ni orang ni ada. Sifat ni orang ni ada. Cuma susah juga tau. Pasal apa? Bukan senang nak dapat tentu. Tapi kat Allah Ta'ala senang je. Semua makhluk, mana ada yang bukan Allah Ta'ala punya. Perbuatan tengok ni, mesti ada tukang buat. Mesti yang buat ni hidup. Mesti yang buat ni ada kedekat. Mesti yang buat ni ada iradat. Nama siapa? Ya Noh, cari kita. Nak rujuk kat siapa? Zat mana? Ada. Tapi kalau tengok nisbah kita bicara batanan, semua makhluk adalah Allah Khaliqnya. Senang je sebenarnya. Nak jumpa Khaliq ni senang. Berbanding dengan makhluk, nak tengok makhluk tu dia punya zat dia siapa, susah. Tapi nak kenal Khaliq semua makhluk ni siapa? Allah. Boleh. Sikitlah ke sana sikit. Tapi prinsip nak sipir berfikir kita sebut tu lah. Jadi apa yang, jadi bukan tengok perbuatan. Kita ni semua adalah hasil perbuatan dia. Dengan tu boleh faham kan, andai kan apa bahasa orang tadi, kita boleh kesan perbuatan. Kita boleh kesan perbuatan. Mesti ya Allah yang buat pokok sawit, takkanlah pokok sawit jadi negeri. Allah buat pokok sawit, mesti ada nama pembuat tu. Dia Hayyun, Murid, Qadir, Alim. Siapa tu? Allah. Cepat je lah. Allah cerita sawit. Siap. Allah pun nama. Nama tu, nama yang kita dah boleh pakai. Murad nama tu siapa? Musamma nama. Zat Allah. Siapa zat? Tak boleh fikir. Subhanallah.
Okay. Zat makhluk adalah bayang kepada zat Allah Ta'ala. Boleh faham bayang ni? Dia menunjukkan zat makhluk menunjuk. Bayang tu dengan mana? Menunjukkan zat makhluk. Bayang tu kalau agak berserabut kepala, buang. Zat makhluk dalil kepada zat Allah. Dalil apa? Ada makhluk, mesti ada pencipta makhluk. Ada anak orang, tentu ada bapa orang. Dia tengok ni, ni bukan made in Cikgu Azmi kan? Tengok anak kena bapa. Boleh? Ni tengok makhluk kena Allah. Itu je sebenarnya formula tu. Bayang dengan Tuhan bayang. Sekali lagi jaga pasal game marifat lepat pening itu. Saya jumpa ramai kat orang ni, pening, dia pening. Kita ni bayang-bayang, dia bayang-bayang. Steamnya kita bayang-bayang. Semayang pun tak ada, kita bayang-bayang je. Ambil hak orang. Kita sebenarnya tak ada realiti hidup. Ni semua bayang-bayang. Tampar dia sekali. Sakit lah. Kata bayang-bayang. Salah faham. Faham ni banyak. Fahaman sesat ni cukup banyak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pelihara kita. Itu kot jalan. Lagi. Jadi erti dan segala nama itu menunjuk atas segala sifat kan. Lepas tu langkah dia. Jikalau dan jikalau zatnya itu hidup, dia adalah bersifat yang hidup. Hidup depan tu hidup dengan sifat. Ya, ya. Tiada zat itu hidup. Ya, sifat. Kalau tak ada sifat, macam mana boleh ada yang hidup, asma yang hidup tu? Dia adalah bersifat yang hidup kepada nama. Nama, ya. Maksudnya kalau tak hayat, macam mana boleh hayyun? Satu dalam okey. Hak tu juga dengan kaitan hak yang kita mengaji dulu. Hak kata mengenal segala yang wajib lagi sabit bagi zat. Ya, betul. Betul. Ya. Merujuk pada situ betul. Mengenal yang tanya itu. Apa maksud wajib mengenal? Wajib mengenal yang wajib lagi sabit. Sabit bagi zat. Sabit bagi zat. Dalam Quran sebut wa huwas sami'. Kita belajar sama. Sami'ul basir. Kita belajar basar. Basar ni apa? Hak sabit. Dengan sebab dalam Quran wajib beriman. Sami' ada, basir ada. Sami' ni nama dia. Nama zat yang bersifat sama. Sama tu, sama. Basir nama zat yang bersifat basar. Tu kan. Ni nama dia. Tu Sami', Basir, Alim, Khabir, Qadir, tu semua nama. Nama mesti menunjukkan ada wasfi. Qadir menunjukkan kudrah. Alim, Alam mesti menunjukkan ilm. Tu Arab sikit yang tu. Di sini yang wajib tu kena kepada hayyun ke hayyun? Hayun. Lepas tu sabit tu Hayat. Ya. Sabit. Ya, betul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.